بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So malam ini saya nak share dengan korang semua tentang satu cerita, iaitu tajuk dia adalah Sesat di Mid Valley. Saya tak tahu korang pernah pergi sinema kat Mid Valley ni. Yang mana tak tahu JSC tu apa, dia macam dekat sini macam Golden Village lah, Shaw, macam gitulah. Tapi untuk Malaysia diorang panggil JSC. Jadi terlebih dahulu saya ingin berterima kasih atas komen-komen anda. Saya cuba untuk perbaiki hari demi hari, insya-Allah. Saya perlu sokongan anda untuk memberi saya semangat untuk perbaiki kekurangan saya. Jadi minta maaf lah lebih kurang, dan saya harap korang enjoy dengan semua video yang saya share, cerita-cerita seram yang saya share, cerita kelakar dan sebagainya, dan cerita-cerita yang akan datang yang akan saya kongsikan lah dengan korang semua. So saya juga terutama sekali saya ingin terima kasih kerana korang sudi like, share and subscribe, and juga sentiasa sokong saya, support saya. Dan beginilah ceritanya bermula. Kisahku ni bermula pada hari Rabu lepas. Aku merupakan pelajar tahun akhir di Akademi Pengajian Melayu di sebuah universiti Malaya. Sekarang merupakan cuti semester dan aku tidak pulang kerana bekerja secara sambilan di sebuah pasaraya dan menetap di kolej kediaman di dalam kampus. Aku tinggal bersama seorang lagi teman sebilik yang turut sama tidak pulang kerana bekerja. Tapi kawan aku ni dia kerja model, hari-hari dia syuting. Aku yang tak berapa lawa ni kerja promoter je lah. Hari Rabu lepas adalah hari cuti aku, sehinggalah hari Khamis. Maka aku bersorangan di bilik, sedangkan kawan aku ni sibuk dengan modelingnya. Biasalah, dia dah model kan. Bila aku WhatsApp dia, kata dia balik awal pagi nanti, disebabkan aku seharian duduk di bilik. Aku ambil keputusan untuk menonton wayang di JSC Mid Valley. Maka bersungguhlah aku buka laptop dan tengok waktu tayangan. Jam pun dah pukul 8 malam. Cerita yang aku nak tengok pula ada cuma jam pukul 9, 11 dan 12 malam. Lebih kurang macam tu lah. Aku dengan beria lah nak tengok tempat duduk dia. Sekali tengok pukul 12 malam je ada. Siapa yang biasa tengok wayang akan faham lah siapa pula nak patah tengkuk kan duduk depan-depan. So maka aku belilah tiket wayang jam 12 malam. Selesai solat isyak dan layan movie sebiji dua, aku turun ke parking kereta dan menghidupkan enjin, dan terus aku pergi ke arah Mid Valley. Jam pun dah pukul 11.40 malam, kalau tak silap lah. Aku terus masuk parking atas yang searas dengan JSC supaya tak jauh nak berjalan ke wayang. Aku pun sampai dan layanlah cerita tu, walaupun tak adalah best mana, trailer je. Selesai wayang, aku keluar dan ke toilet. Sejuk kot wayang tadi. Kat sini wayang aku pula bermula. Aku ke toilet atas sebelah tempat bowling semua tu. Masa aku masuk, memang aku sorang je sebab pintu tandas semua memang terbuka. So aku agak tak ada orang lah. Bila aku keluar nak ke sinki, ada satu bunyi dari tandas sebelah yang aku guna. Mulanya aku ingat aku salah dengar. Tapi bila aku pasang telinga, sah memang ada bunyi. Bunyinya macam lelaki tengah bercakap, seolah-olah bercakap dalam telefon. Dalam keadaan aku takut campur geram, aku pun pergi dan tolak pintu tandas tu. Tapi tak ada orang pun.
dan suara tu hilang. Aku pun pelik dan mulalah perasan yang aku ni sorang-sorang rupanya dalam tandas pukul 2 pagi. Aku keluar dari tandas dan terus ke tempat parking. Masa ni peluh dia tak payah cakap lah, dah memang tengah takut kan. Dalam kereta pula aku mula fikir tau pasal kejadian tu. Menyumpah betul bila aku berani tolak pintu tandas. Buatnya ada perempuan, rambut panjang, kenyit mata ke, gelap mengilai padan muka aku sebab aku pergi tolak tu pintu kan. Aku hidupkan enjin dan mula bergerak keluar. Aku dah takut. Dari tingkat aku ke parking, aku turun dan ikut jalan keluar. Satu persatu tingkat aku turun. Aku hidupkan radio tapi signal dia macam hidup segan mati. Tak mahu je. Biasalah parking kan. Aku terus menekan pedal berselang seli dengan brake apabila nak membelok. Bila aku tengah belok tu, aku sedar dah berapa tingkat aku turun. Kenapa tak jumpa-jumpa pintu nak bayar tiket? Masa tu aku relax lagi. Ingatkan aku mamai sebab fikirkan kes kat tandas tu tadi. Aku mula kira tingkat yang aku turun 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gila lah. Setahu aku naik 4 tingkat je tau masa nak parking tadi. Kenapa aku tak jumpa-jumpa jalan keluar ni? Masa ni aku panik dah. Aku ambil telefon dan menyumpah-nyumpah. Sebab betul ada 1% je tinggal. Dan tak ada power bank dan tak ada line. Aduh, aku tak berhenti sebab aku takut. Aku terus bergerak ikut tanda keluar. Masa tu aku baru perasan yang tak ada sebuah kereta pun ada sekali. Bayangkan, parking semua kosong macam cerita desolasi. Aku mula menangis. Aku takut yang teramat sangat. Aku panggil nama mak ayah aku tau. Kereta aku ni masih bergerak dan aku cuba cari jalan keluar. Aku cuba patah balik ke atas dengan harapan dapat jumpa semula pintu wayang itu. Misteri sangat bila aku naik atas pun sama. Aku macam naik 50 tingkat tapi semua benda sama pada setiap tingkat. Bayangkan perasaan aku. Aku turun pun sama, naik pun tetap sama. Dalam masa gelabah tu jugalah aku ada perasan kat cermin belakang. Ada macam lembaga berwarna merah kat hujung jalan ke arah belakang kereta aku. Lembaga tu seolah-olah macam manusia berbadan kurus. Ada janggut yang panjang sampai ke bawah. Tak pakai apa-apa dan kedua tangannya ke atas. Aku nak toleh harap maaf lah ya. Aku cuma tengok cermin belakang je dengan hujung mata aku sebab masa tu hanya Allah SWT je yang tahu betapa takutnya bila nampak. Aku siap doa supaya aku pengsan. Tapi aku tetap meluncur naik dan turun cuba mencari jalan keluar. Aku dalam takut-takut tu sempat juga tengok cermin. Setiap kali satu tingkat akan ada makhluk yang berwarna merah tu dekat hujung setiap tingkat. Aku tak kira dah berapa tingkat aku turun naik sebab aku tahu nak keluar as soon as possible. Padanlah tak ada CD Al-Quran dalam kereta yang aku kira boleh membantu masa saat-saat genting macam ni. Nak baca surah pun dah tergagap-gagap sebab memandu dalam keadaan macam ni takut sangat. Bukan jalan lurus tapi kau kena membelok setiap kali turun naik tingkat. Kira saat menakutkan ni berakhir secara tiba-tiba. Gad tengah jalan kat satu tingkat. Aku horn dan dia respon. Masa tu aku bersyukur sangat. Allah je yang tahu leganya bila berjumpa manusia lain. Aku panggil dia dan bagi tahu apa yang jadi walaupun dia tak faham. Nepal kot. Aku minta dia tunjuk jalan. Dia setuju dan aku ikut je dengan kereta perlahan-perlahan. Aku turun satu tingkat je terus ada tempat bayar untuk keluar dan ada seorang akak je kat dalam tu. Peliknya, aku turun naik macam orang gila. Tak jumpa apa pun. Aku terus hulurkan tiket dan akak tu buat muka pelik. Lepas tu kakak tu tanya aku, "Adik baru turun ke? Dah pukul 6 ni." Baru aku sedar yang dekat 4 jam tu aku bergelut cari jalan keluar. Keluar je dari parking, aku berhenti depan hentian teksi dan jumpa dengan seorang security Melayu yang duduk kat tepi pintu tu. Aku cerita segalanya kat brother tu dari A to Z.
brother tu panggil seorang lagi kawan dia dan diorang tanya aku soalan macam-macam. Rupanya bukan aku je pernah jadi macam tu. Pernah ada kes yang sama. Tapi dia dekat dalam Mid Valley. Lepas keluar wayang, tak jumpa jalan keluar sampailah waktu tengah hari. Itu pun guard jumpa kat dalam bilik servis kalau tak silap. Aku bersyukur aku tak jadi apa-apa. Allah masih pelihara dan lindungi. Aku balik terus ke college lepas tu dan tak boleh nak tidur. Aku tunggu roommate aku bangun dan cerita segalanya. Aku duk teringat suara dan lembaga merah tu sampailah sekarang. Aku bukanlah orang yang percaya kat benda-benda macam ni. Tapi kisah yang aku alami ni memang merubah aku. Nasihat aku, terutamanya yang untuk perempuan, berhati-hatilah tak kira mana korang berada. Selalulah minta perlindungannya. Jadi berhati-hatilah di mana juga kita berada, tak kira wayang atau mana-mana saja, waktu-waktu malam, waktu-waktu midnight. Baca apa yang boleh baca, apa yang ingat, baca saja untuk perlindungan.